Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Okay. Tujuan kami memanggil semua rakan-rakan media, termasuk dengan to all kaki tangan, bidang daripada semua bidang, untuk mempromosikan Hotel Chessman Buffet Ramadan pada tahun ni. Memandangkan kita lihat dah 2 tahun benda ni menjadi satu, sebelum ini menjadi fenomena apabila pada bulan Ramadan ni berlakulah seluruh hotel satu Malaysia mengadakan buffet Ramadan. Tetapi apabila pandemik COVID-19 ni berlaku pada 2 tahun yang sebelum ini, kita pun dengan rasa berbesar hati kita nak buat buffet Ramadan juga. Dan kita lihat banyak hotel-hotel yang lain juga membuat buffet Ramadan. Dan kali ini kita buat secara agak besar-besaran, kerana ballroom kita dapat menempatkan kita punya jemputan ataupun kita punya pelanggan seramai 1,500 orang. So apa yang boleh saya maklumkan sepanjang tempoh ini juga, untuk makluman semua, hotel ini nama dia sebenarnya adalah Cempaka Hotel Apartment, Cempaka Apartment Hotel. So kita buat rebrand dengan pengurusan yang baru. Jadi apabila kita buat rebrand, kita tukar dia kepada nama Chessman Apartment Hotel, dan kita tidak ubah struktur CAH-nya, iaitu Chessman Apartment Hotel, dan before adalah Cempaka Apartment Hotel. Dan apabila penjenamaan semula ni dibuat, dia melibatkan gabungan mantap di antara semua bangsa. Dan seperti Facebook saya, yang personal saya sebelum ni, yang saya juga menyatakan, dia melibatkan ketiga-tiga bangsa utama di Malaysia ni untuk kita bersama untuk memajukan lagi sektor perhotelan di Malaysia ini. Dan seterusnya kita tidak akan membanding-bandingkan agama ataupun bangsa. Apa yang kita punya plan buffet Ramadan kali ini di Hotel Chessman Apartment Hotel ni, kita lihat kita kena buat sesuatu yang lebih menarik dan unik. Dan Alhamdulillah, berkat kerjasama semua tim, satu hari sebelum kita umumkan harga buffet Ramadan kita telah buat research di pelbagai sektor perhotelan di Kuala Lumpur, sama termasuk dengan harga buffet. Dan Alhamdulillah, untuk hotel 3 star ke atas, kita adalah yang paling rendah sekali di dalam Kuala Lumpur. So apa yang kita lihat, harga yang ditawarkan adalah sebanyak RM77. Dan sekitar kawasan ini sekitar lebih kurang 20 km daripada Ceras ni, saya lihat hotel kita lah yang paling murah setakat ni. Dan kita pun tak tahu, apabila kita buka je harga kita lihat dalam market punya buffet Ramadan, dan kita paling murah. Dan bagusnya pula, dan paling murah tu satu hal, saya rasa orang nak buffet Ramadan ni bukannya kisah pasal murah, tapi ada lagi satu kerisauan yang ada pada pelanggan kita, iaitu berapa banyakkah menu makanan yang ditawarkan. Jadi Alhamdulillah, kita juga yang paling banyak, 150 jenis plus, maknanya 150 lebih jenis makanan yang ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan kita pada buffet Ramadan kali ini. Dan saya lihat apabila 2 segmen yang kita telah mendahului daripada pesaing-pesaing yang lain, daripada sudut harga, daripada sudut jenis makanan, dan satu lagi yang kita ada kelebihan berbanding pesaing-pesaing kita yang lain, kita sediakan ruang solat yang boleh menempatkan lebih kurang 500 jemaah satu masa pada waktu PKP. Tetapi sekarang saya rasa boleh lebih daripada itu apabila penjarakan tidak seperti sebelum ini. Dan yang saya maklumkan, kita sanggup korbankan satu dewan yang sebesar
lebih kurang dewan utama, tetapi kita korbankan dewan itu demi nak menunjukkan yang kita sebenarnya bukan berasaskan perniagaan semata-mata, tapi lebih kepada untuk meraihkan masyarakat-masyarakat yang bebas daripada pandemik COVID-19, dan seterusnya hari ini kita dapat berkumpul bersama family, bersama sahabat-sahabat andai, saudara mara dan rakan taulan yang lain, supaya kita dapat bersama dengan kadar yang paling rendah. Dan kita juga membuatkan keputusan ini adalah bukan kerana keuntungan yang kita semata-mata, sebabkan bagusnya berjalan serentak dengan rebrand, maka kita perlukan ramai orang dan bukan untuk keuntungan semata-mata. Itulah yang kita punya fokus utama. Thank you. Tentang cabaran sebab dah 2 tahun PKP, mungkin ada yang ramai tak nak keluar disebabkan pertimbangan yang ada ni. Jadi bagaimana cabaran? Okeylah. Kalau kita lihat daripada COVID-19 ni, saya rasa hampir keseluruhan rakyat Malaysia ni dah kena dah. Termasuklah dengan diri orang yang berdiri depan ni semua, yang tengah bercakap ni pun pernah kena. So bagi saya, kalau kita lihat daripada sudut pandemik kepada endemik, kita sendiri untuk menjaga SOP dan yang ditetapkan oleh KKM, kita pun tidak boleh buat apa, sebab COVID ni bagi saya satu benda yang tak nampak. Dia sekadar satu virus yang, tetapi apa yang kita boleh buat, kita mencegah daripada benda perkara-perkara ini berlaku. Sebab itu, walaupun dewan kita boleh memuatkan 2,000 orang pada satu-satu masa, kita tidak terlalu pack untuk sampai ke 2,000 orang, dan kita muat dalam 1,200 kepada big hall. Tetapi dewan yang kecil ni kita buat 300. Sebab itu yang keluasan kita tu keseluruhan boleh 1,500 orang. Pertama sekali, kita juga amalkan penjarakan, tetapi penjarakan tu tidak tertetap dalam 1 meter tu. Cuma kita tetapkan juga pergerakan, sebab itu kita banyak spot makanan. Kita punya spot makanan, sebab apa makanan kita jadi banyak, 150 jenis, pasal dia bukan dilonggokkan pada satu tempat. Jadi kita buat penjarakan itu supaya masyarakat yang menjadi pelanggan kami dapat bergerak dengan bebas, supaya tidak terlalu pack. Dan kami ingin mewar-warkan kepada warga negara, warga Kuala Lumpur ini, kita sentiasa mengamalkan sanitize, dan kita memang mengamalkan penjarakan di sini, dan tentunya dibantu oleh jelitawan-jelitawan cantik yang kami tetapkan di sini untuk membantu masyarakat warga-warga Kuala Lumpur ini untuk menjadi akses. Maknanya kalau nak pergi ke mana, tunjuk arah di dalam hotel ini, apa semua, termasuk surau, toilet dan sebagainya, menjadi satu keutamaan kepada kami. Dan kebersihan adalah satu punca kita semua berada kat sini, supaya dia menjadi lebih baik pada masa akan datang, dan seterusnya pada sekarang lah kebersihan tu. Tapi kalau tanya saya daripada sudut pandemik COVID ni, macam mana cara kita nak elakkan ataupun masyarakat risau, kerisauan melanda, setakat ini saya lihat apabila berlakunya macam pasar malam dipanggil, macam contohnya hotel ni banyak tempat yang dah ada buffet Ramadan kali ini. Saya lihat apa yang mereka buat dan kami buat adalah sama. Cuma kelebihan kami memang letakkan ruang untuk mengambil makanan, dan ruang makanan yang ditetapkan tu lebih besar dan lebih luas, seterusnya lebih banyak pilihan daripada hotel-hotel ni. Terima kasih. Okay, Datuk. Datuk dah bersedia untuk menerima kemanjiran tetamu, bukan saja pada bulan Ramadan ni umat Islam kita, tetapi kepada pelancong asing, sebaik saja sepadan negara kita dibuka pada. Okay, good morning. So the question here is whether are we ready untuk buka kesempatan untuk lepas hari ni, I mean tomorrow. So I will say untuk hospitality industry, everybody is waiting for this. Semua kita dah lama menunggu ni. Untuk Cempaka Hotel yang sebelum ni kita panggil Cempaka Hotel, Cempaka Palmer Hotel ni, bila kita buka balik, when we open in October last year, that time our hotel room occupancy rate is very, very low. Every day we just about to sell few rooms. But good to see
as the SOP has become looser and looser, then our occupancy rate now, as for today, we achieved 35%. Yeah, so with the new management and Dato' Hashmi team to come in, so we forecast in the next 3 months, we will be able to achieve 65% occupancy rate. And also, not just the room rate per se, our hotel, our event hall rental. We have 9 halls, and one of the hall, the largest hall that we have, we can cater for 3,000 pax. So we're also looking at the increase of occupancy of these hall events from currently about 20% to another 60%. Yeah. So all this we are getting ready to welcome the new policy and the new so-called SOP that announced by the KKM. So as I said, we are ready. Our hotel are ready. Our team are ready. Our management are ready. So with this newly open announced tomorrow that we start, so we hope that we can contribute a little bit of effort to the Malaysia economy. Yeah. So thank you. So adakah ini juga akan menambahkan lagi penawaran peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia yang sekarang ni ramai-ramai rata-ratanya graduasi tak ada pekerjaan? Okay, that's a good question. But one thing very unique in our hotel line, hospitality line, bagi kita ni, kita ada kerja tapi tak ada pekerja. Kejerangan ada, vacancy ada. But because during the MCO time, the BKP dah lockdown about nearly 2 years for this line, for this industry, kebanyakan pekerja yang sedia kita ada ni, mereka dah tukar. So they change job sebab hotel tak buka. Then they need survive also, so they look for another job. So they have changed industry. So when the hotel allowed to open, pekerja ni dia dah selesa dengan new job mereka. Jadi mereka pun tak nak balik ke hotel lain lagi dah sebab takut nanti dia tutup lagi. So now for the entire hotel line and hospitality, we are facing the staff shortage, pekerja shortage. So I also urge here, kalau sesiapa yang ada pengalaman dalam bidang ni ataupun industri ni, since you have been here for this industry for a long time, you may also consider to come back to the industry. And I do believe once we open, we will never close back. Yeah, so Malaysia economy, we cannot so-called afford to close again like last time BKP. So please come back to this industry. We are waiting for you. Thank you. Tuan, ada pihak menyuarakan kebimbangan tentang harga buffet Ramadan pada tahun ini dan berkemungkinan naik sehingga 20% akibat susulan harga seperti bahan mentah, ayam, telur dan sebagainya. Apa jaminan pihak hotel dalam hal ini? Itu Sambungan pada itu, sekiranya harga tidak melambung tinggi, apakah jaminan pihak hotel bahawa kualiti makanan dan minuman yang disajikan masih tidak terjejas dan jumlah sajian berkurangan seperti mana yang diiklankan sebelum ini? Okeylah, kalau ditengok pada soalan yang diberikan ada dua lah. Kalau kita lihat yang pertama sekali, harga naik ataupun tidak. Sebab tu kalau ditanyakan pada saya dekat pada harga tawaran yang kami berikan, harga kami bersifat telus mengikut kepada keselesaan kedua-dua belah pihak lah. Mana pihak hotel dan pihak pelanggan. Harga ketabar kami ni pada kadar harga sederhana di sebalik kemungkinan tersebut lah. Saya lihat harga yang diberikan ini apabila early bird kita adalah RM69.90. Saya rasa memang dah murah sangat dah. Dan kita cakap harga yang kita berikan ni dengan situasi kita dengan hall yang besar, dengan ketinggian hall hampir 20 meter. So ketinggian hall kita memang tinggi dan kita ada ruang udara yang cukup dan kita tidak rasa sesak dengan jaringan makanan kita yang segar. Barang-barang yang diambil seperti ikan mentah kami semua diambil direct daripada nelayan di Skinchan. Dan kita lihat barang-barang frozen kita terus ambil daripada kilang frozen kita. Dan kebersihan yang kita buat dapur kita itu dengan stainless steel, barang yang ditetapkan oleh pihak Halal Malaysia.
So apa yang kami lakukan ini dengan harga yang ditetapkan ini adalah menjadi harga yang seperti mana saya cakap sebelum ini. Hotel kami tidak menyasarkan keuntungan semata-mata, tapi lebih kepada untuk rebrand, dan kami nak panggil sebanyak mana masyarakat untuk mengetahui tentang rebrand hotel kami ini. Dan seterusnya apabila kadar jaminan kami di mana harga barang mentah naik 20% ini, kita lihat dari sebelum saya nak fokus on makanan 20% ini, benda ini pernah terjadi pada waktu PKP dulu, iaitu harga besi naik sehingga 100%. Tetapi apa yang kita boleh buat apabila 100% itu naik, tidak mendapat sokongan daripada pihak kontraktor, maka harga besi akhirnya menurun kembali. Dan apa yang kita lihat daripada sudut barang mentah di hotel ini pula, alhamdulillah barang mentah yang kami tetapkan di sini tidak ada kenaikan disebabkan kita mempunyai vendor-vendor yang kita sign kontrak, di mana kontrak yang kita sign itu menyebabkan barang-barang kami ini tetap segar dan melalui harga yang sama dan tidak tidak terikat dengan harga-harga naik daripada pihak luar. Jadi kami memberi jaminan harga buffet Ramadan tahun 2022 Chessman Apartment Hotel kekal sehingga akhir Ramadan. Thank you. Okey, Dato', soalan saya. Sejauh manakah kesediaan pihak hotel untuk mematuhi atau melaksanakan SOP KKM meskipun negara akan memasuki masa endemik 1 April ini? Adakah keselamatan dan kesihatan pelanggan menjadi keutamaan pihak hotel? Balik ada soalan itu dah semestinya. Pihak kami, apa yang kami buat, kita daripada dua sudut lah. Yang pertama, kita memastikan semua kaki tangan kita ada booster. Ada booster. Dan nombor dua, kami memastikan semua kaki tangan kita punya sijil typhoid, iaitu yang disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk penyediaan makanan. Dan yang ketiga, kita buat penjarakan yang betul di dalam dewan ini. Sebab itu kita tidak menempatkan dewan yang boleh memuatkan 2,000 orang pada satu masa kepada bilangan 2,000. Tetapi kita telah kurangkan 40% daripada kapasiti dewan, iaitu kepada 1,200 pelanggan saja untuk dewan yang besar. Macam tu juga yang dewan yang Pulau Pinang ni boleh menempatkan lebih kurang 600 orang, tapi kita boleh letak sehingga 300 orang. Itulah sebabnya kenapa kami cakap keutamaan kami adalah kesihatan dan penjagaan kepada pelanggan-pelanggan kami. Thank you. Boleh cerita sikit apa menu-menu yang ada di Chessman hotel ni? Baik, pertama sekalinya ini adalah julung-julung kalinya bagi pengurusan Chessman Apartment Hotel mengenengahkan menu buffet Ramadan pada harga yang sangat pada saya berbaloi, iaitu RM77 untuk golongan dewasa. Manakala kanak-kanak, golongan warga emas dan juga pelajar adalah separuh harga, iaitu RM39.90. Tetapi kita ada harga yang dipanggil early bird, RM69.90 yang akan berakhir 4 April ini. Jadi saya nak menyeru publik yang masih belum membuat keputusan atau masih mempertimbangkan untuk mencari venue berbuka puasa, kami adalah sebagai satu alternatif. Baik, berkenaan dengan menu, kita membariskan menu masakan Melayu tradisional, moden dan juga menu-menu selain daripada menu masakan Melayu. Sebagai contoh, masyarakat kita terbuka dengan menu-menu selain dengan menu masakan Melayu. Jadi untuk sedikit review berkenaan dengan menu yang bukan menu masakan Melayu, kita akan membariskan sajian Cina seperti dimsum, siumai dan juga pau. Baik, di dalam kategori masakan Melayu itu tadi, kita juga mempunyai signature dish yang kita kenal pasti sebagai kita punya killing point. Dalam 17 tu, saya tak boleh reveal semua, cuma satu hari ini saya boleh katakan kita punya rendang itik hijau adalah menu yang consider killing lah. Rendang itik hijau. Jadi kalau nak tahu selanjutnya, kena berhubung dengan kita melalui nombor WhatsApp yang tertera di dalam flyers untuk membuat tempat untuk mengetahui, merasai dan juga sensasi menu-menu kita itu sendiri. Sebenarnya bulan puasa ni, so
solat tarawih, dia macam mana, Baik. surau. Baik. Sebagai operator, kita telah mengenal pasti keperluan di sepanjang bulan puasa ini. Baik di sebalik kita berbuka puasa, terdapat satu lagi tuntutan fardu kifayah, iaitu solat tarawih. Jadi kita telah menyediakan satu ruangan solat yang dijadikan surau yang boleh menempatkan kira-kira 500 jemaah. Tetapi itu adalah perkiraan pada masa social distancing, penjarakan sosial itu sendiri masih berjalan. Di sebalik penyediaan surau, kita juga telah mengaturkan supaya solat tarawih itu tadi dipimpin oleh seorang imam daripada hari pertama kita beroperasi, iaitu 4 April sehingga 30 April. Jadi ada 2 plus point di sini. Satunya menu yang banyak pada harga yang berpatutan, dan masa untuk makan tu tidaklah tergesa-gesa ataupun rushing, kerana surau tu berlokasi bersebelahan dengan dewan makan yang sedia ada ataupun banquet hall yang sedia ada. Di sebalik surau kita sediakan juga imam untuk memimpin. Jadi itu adalah satu plus point kami terhadap pakej yang ditawarkan kepada masyarakat. Okey, terima kasih.